Kadang-kadang kalau kita ni dah marah, asyik marah, kadang-kadang benda tu dah jadi macam habit dah. Selalu macam benda-benda yang simple kecil nak marah dan sebagainya kan. Jadi kita nak bawakan perisian pada hari ini untuk kita nak mengenal pasti bagaimanakah caranya untuk kita nak mengenal pasti ada amarah di dalam tubuh badan kita, dan juga mungkin ada yang sesuatu yang akan dikongsikan kepada anda semua bersama dengan pakar psikologi kita. Terus saja kita nak bersama dengan salah seorang tetamu undangan kita. Kita bersama dengan Puan Nazia Suhaimi yang berada di sini. Dan juga di ujung sana kita bersama dengan Alex Ng Wei Siong, pakar psikologi kita. Terima kasih kerana sudi datang. Terima kasih. Baik, hari ini adalah saya kira satu topik yang sangat penting. Sebab makin lama, makin hari kita melihat ramai yang seakan-akan tak boleh mengawal kemarahannya, mencederakan orang lain, khususnya family kita sendiri. Di Puan Nazia sendiri pernah menulis buku untuk kita lebih cakna dengan kesihatan mental kita. Puan sendiri mempunyai diagnosis yang ada major depressive disorder dan juga anxiety disorder. Dan Puan berkongsi di laman sosial media terbukanya untuk memberi pemahaman kepada semua. Mungkin Puan nak kongsikan sedikit sebanyak permulaan bagaimana Puan boleh mengenal pasti yang Puan mempunyai masalah dan melalui treatment supaya Puan tidak menjurus ke arah mencederakan keluarga. Silakan Puan. Okey, sebenarnya saya dah disahkan mengidap major depressive disorder sejak 2012 lagi. Tapi masa tu kita tabu, kita tak ada ilmu, kita tak tahu apa benda. So saya abaikan treatment tu, saya tak ambil, tak sama rawatan, saya tak makan ubat. So bila saya berkahwin, dapat anak, saya asalnya pada masa remaja ataupun masa mudanya seorang periang, happy go lucky, yang jenis tak terfikirlah boleh jadi seorang pemarah. Tapi bila ada anak ni, tiba-tiba saya boleh bertindak sesuatu di luar jangkaan. Dan makin lama, marah tu macam beranak-ranak tau. Contohnya kalau marah pada waktu pagi, dia boleh berterusan marah sampai malam. Dan ketika itu, saya tak sedar lagi keadaan saya memerlukan rawatan. So, 2017 selepas melahirkan anak yang kedua, saya sedar ada something wrong dengan diri sendiri. Sebab marahnya tu macam makin lama makin teruk dan makin lama boleh bertindak di luar kawalan. Fizikal? Ya, daripada fizikal. So, saya serah je diri ke kecemasan. Hari yang sama, diterima sebagai emergency case. Saya disahkan anxiety disorder selepas 5 tahun mengabaikan rawatan yang pertama. So, dalam masa tempoh 5 tahun tu, simptom tu makin lama makin teruk. Daripada marah yang biasa-biasa, boleh jadi marah luar biasa. Daripada tak terfikir pun nak buat benda-benda yang bukan-bukan, dia boleh ada rasa yang terlalu kuat, yang rasa macam nak express marah tu, mesti kena express marah. Saya pernah cuba lempar barang, bukan pernah cuba, memang dah lempar barang. Saya pernah jatuhkan barang. Saya menengking-nengking, menjerit, memekik-mekik. Kalau orang tengok kita ketika itu, orang akan fikir macam memang saya gila lah. Orang boleh fikir kita macam tu kan. Dan insiden yang paling saya tak boleh lupa bila anak saya baru 2 tahun lebih. Dia nak mandi. Masa tu saya tak tahu kenapa. Dia nak mandi je pun. Tapi dia main-main kan. Dia cakap tak nak mandi ni. Budak kecil, 2 tahun lagi. Saya punya marah, saya heret dia ke bilik air. Dan saya cuba lemaskan dia. Hanya sebab dia tak nak mandi. Dan itulah momen yang Puan rasa Puan terus dapatkan rawatan doktor. Nampak tak Fad? Bila Puan Nazia ni sedar, dia sedar perbuatannya dan mujur tak berlaku apa-apa yang serius, anak pun masih okey dan mendapatkan rawatan dengan doktor. Tapi ramai sebenarnya kan doktor di luar sana yang tidak tahu mereka mempunyai masalah. Betul tak Fad? Betul. Kita nak tahulah, mungkin ialah macam Puan sendiri katakan yang pada peringkat awal usianya remaja, seorang yang riang, seorang yang happy go lucky dan sebagainya, tapi boleh 360 berubah situasi itu, perangai itu. Jadi apa yang doktor mungkin boleh simpulkan tentang perkara ini? Okey, kalau kita nak lihat keadaan-keadaan macam ni, kan situasi daripada kecil kita sampai dewasa, kan seorang yang periang. Tapi kenapa tiba-tiba? Sebab dia ada trigger dia. Dia ada pencetusan. Cetusnya, satu, kita nak tengok kalau kadang-kadang ada, kalau kita katakan remaja. Kan remaja kita ada akhir balik. Dalam akhir balik, hormonal tu dia tukar tak sempurna. So ini yang boleh jadi trigger juga. So dan mungkin keadaan Puan selepas beranak. So selepas beranak tu kan kita nak recover juga, kita nak sembuh balik daripada beranak tu semua. Hormonal tu. Hormonal. Ya, hormon dalam badan tu bertukar tak? Jadi semula. Itu satu.
Kedua, dengan situasi komitmen, orang katakan, dah ada anak menangis, boleh tak kita tahan? Sokongan daripada ahli keluarga, husband tu semua, daripada suami, ada tak? Dan benda-benda ni akan jadi satu trigger apabila dia jadi penambahan. Lagi banyak sampai satu tahap dikatakan dia dah tak boleh kawal. Itu yang kita katakan waras. Baik. So waras tu dah over. Dah terlebih. So itu yang kenapa dia perbuatan yang dia buat tu dia jadi melampau. Baik. Puan, bila saya minta maaf bukan nak mengimbas balik detik itu, tetapi bila berlakunya amarah yang tak boleh dikawal tu kan, adakah Puan sedar ataupun pada ketika itu memang dah something control you 100%, macam tak boleh nak mengawal perasaan dalaman sehingga dah boleh heret anak dan sebagainya. Ketika tu macam mana? Mungkin kita kena pasti ni supaya ramai di luar sana sedar perbuatan kita ketika marah. Okey, saya bagi dua situasi lah. Sebab yang pertama, sebelum mendapatkan rawatan, Ya. kalau marah ketika itu memang betul-betul marah. Marah yang memang menguasai. Kalau dalam bahasa sainsnya kita ada cakap amygdala hijack. Ya, betul. Dia ada satu bahagian dalam otak yang boleh hijack semua fungsi dalam otak, membuatkan kita bukan kurang, dah jadi tak rasional, dia jadi emosional. Sebelum dapatkan rawatan, memang saya buat sesuatu yang boleh di luar jangkaan. Dan benda tu tidak dijangka. Tetapi selepas saya dapatkan rawatan, saya disiplin makan ubat, saya disiplin ubat cari hidup, saya cari ilmu. Bila saya marah, saya sedar saya sedang marah. Okey. Dan macam baru-baru ni, baru setahun ni saya menjalani rawatan CBT, Cognitive Behaviour Therapy. Dan bagusnya bila saya menjalani rawatan ni, doktor ajar saya cara pemikiran. Kena pasti emosi, dan daripada emosi, mula-mula kita kenal pasti pemikiran. Sebab pemikiran boleh mencetus emosi, emosi boleh mencetus tindakan. Yang bagusnya bila saya menjalani terapi ni, bila saya nak marah, saya sedar saya sedang marah. So bila saya sedar saya sedang marah, saya boleh twist pemikiran saya untuk buat dan mengelak daripada buat sesuatu yang di luar di luar jangkaan seperti sebelum mendapatkan rawatan. Okey, kalau kita lihat situasi kemarahan ini untuk panas barat ni, adakah ianya hari-hari ke ataupun mengikut kepada kes-kes tertentu ke atau bagaimana? Saya tak tahu orang lain macam mana. Tapi macam saya, kalau saya terlalu penat, saya burn out, ataupun dia ada something yang kita dah tak boleh nak cope, yang itu trigger. Tapi dia bukan hari-hari. Okay. Dan saya suka nak jelaskan pada masyarakat. Orang selalu ingat orang sakit mental ni dia sentiasa tidak waras. Dia bukan macam tu. Kalau saya tak waras, saya tak duduk dekat sini. Betul. Waras, seseorang itu dia boleh jadi, misalnya kita kalau pesakit mental, dia jadi tidak sihat. Dia ada benda yang boleh trigger dia. Tak kisahlah daripada dia bekerja, ataupun daripada rumah, ataupun dari apa-apa sahaja. Dia bukan sentiasa tidak sihat. Dia manusia biasa juga. Dengan apa yang disebutkan oleh Puan Nazia, doktor sendiri sebagai seorang psikologi yang dah lebih 20 tahun mengendali begitu ramai pesakit dengan begitu banyak spektrum sakit mental. Selain daripada faktor luaran, perubahan tekanan dalam kehidupan, adakah dapat faktor lain seperti contohnya genetik? So kalau katakan genetik, sebenarnya dia balik kepada hormonal lah. Balik kepada chemical dalam badan. Itu yang tadi kata macam keadaan Puan. Apa yang berlaku adalah saya marah. Marah tadi katakan sebab saya burn out. Dalam burn out tu dia awalannya kita namakan dia stres, tekanan. So tekanan sebenarnya dia mula dengan apa? Dia mula dengan kita punya anhydrous gland. Daripada kita punya ginjal, atas ginjal tu dia ada satu orang yang injak, ada satu switch tu. Apabila benda tu, contohnya macam kita buat kerja, kita stres. Stres sebenarnya kita akan rasa dari mana dulu? Daripada pinggang belakang. Oh, ya ke? Kita rasa, pinggang ni dah sengal tu. Lepas tu perlahan dia semakin banyak. Dia semakin banyak, orang tengah toksik lah sebenarnya. So dia naik sampai bahu. Bahu jadi sengal, kejang tu tak boleh buat apa. Apabila dia kejang, oksigen ke otak pun dah kurang. So chemical lain yang masuk lagi, oksitosin, psikotoksin, lepas tu akan blokkan kita punya chemical dalam otak kita jadi kalang kabut. Melatonin tak cukup, itu orang stres, tak boleh tidur, resah, dopamin, perasaan jadi marah, sedih, terupa banyak kepada
kaum lelaki. Kaum lelaki dia tak nak tunjuk depan orang, dia sedih. Betul. So dia guna cover kan. Dia tutup dengan apa? Marah. So dia marah, dia tengking, dia lepaskan. So apabila dia ada perbuatan macam tu, pada permulaan dia rasa apabila saya buat macam tu, saya akan lepaskan saya punya emosi, lepaskan saya punya pemikiran. Tapi hari demi hari, masa demi masa, dia akan kumpul sampai dia jadi tak rasional. So orang katakan, kalau orang biasa sebelum dia jadi sakit lah kan, so dia marah, dia akan lepas, dia ada masa dia okey balik. Tapi yang orang yang sakit ni, dia dah marah, dia dah terkongkong, dia dah macam jam, dia tak lepas. Itu dia jadi semakin marah lah. Jadi amarah tu yang dikumpul-kumpul. Betul. Sekali apabila kita lepaskan, mungkin petanda bahaya jugalah kan. Betul. Itu yang jadi kenapa contohnya apabila marah, dia dah kumpul tenaga dalaman tu. Itu apabila dia pukul orang, dia baling sesuatu, dia jadi sangat kuat. Itu yang banyak kejadian yang dikatakan terjadi. Jadi, yalah, dengan apa yang disebutkan Encik Alex sendiri kan, ramai yang tak sedar. Mula sakit belakang dengan segala kata perubahan kimia dalam badan kita sampai kita terpukul, terluar kawalan sebagainya. Apakah cara untuk kita masuk dalam masa yang sesuai untuk intervensi? Adakah terdapat masa yang terlampau lewat untuk seseorang mengubati masalah mental, ataupun bilakah yang paling sesuai untuk kita mendapatkan bantuan? Okey, bagus. Itu yang tadi macam Puan katakan, saya kena sedar dulu. Saya perlukan bantuan, saya kena sesuatu. So ilmu-ilmu tu, kemahiran tu penting. So bagi saya itu yang kenapa kita ada dalam psikologi, rawatan psikologi, dalam kaunseling, kita ada banyak cara-cara. So jumpalah orang yang pakar tu, minta ilmu daripada dia orang. So daripada ada ilmu tu, kita jumpa, luahkan perasaan kita. Lepas tu dia akan buat kita mula dengan sedar. Apabila kita sedar, kita dah boleh kawal. Contohnya, apabila kita rasa badan kita dah jadi baran, marah, panas. So, kita keluar daripada situasi tersebut. Minum air sekejap, sejukkan badan tu. So, maksudnya itu adalah keadaan yang kita katakan distraction, ataupun kita keluar daripada situasi tersebut, legakan pemikiran kita. Itu kan tak terkumpul-kumpul tu. So apabila kita dah semakin tenang, baru kita balik kepada situasi tersebut, kita selesaikan isu-isu tersebut. Okey, jadi itulah dia kan, kalau bisa kata ada berlaku ketegangan dan sebagainya, kan kita macam keluar dululah kan. Kadang-kadang kita memang kata orang apa, take five kata orang tu. Take five, berfikir sejenak kan, sebab kalau kita dah marah ni takut kita buat tindakan di luar kawalan kan. Macam Puan sendiri, Puan macam mana Puan bangkit untuk mengawal situasi amarah ni? Dengan ceritanya Puan buat art sekarang ni, tulisan buku dan sebagainya. Mungkin Puan boleh kongsikan. Saya rasa benda ni jadi secara tidak langsung. Sebab suami saya banyak mendorong. Bila dia tengok saya suka ambil gambar, dia cakap, kenapa tak pergi belajar ambil gambar? So, bila dia tengok saya suka menulis, dia cakap, kenapa tak pergi belajar menulis? So, bila dia tengok saya suka melukis, kenapa tak melukis? Dan saya sebenarnya sangat berbesar hatilah. Suami saya mendorong saya ke arah yang sini. Dan sekarang, bila dia start 3 tahun yang lepas, bila saya dah start treatment, Disember 2017, saya masih tak boleh pegang pensel. Sebab saya masih trauma berhenti belajar. Saya pelajar seni bina. Saya rasa sangat sedih bila saya terpaksa berhenti belajar ketika itu tak dapat cope depression. So bila saya pegang pensel, dia macam, ya Allah, aku rasa aku loser. Tapi saya pujuk diri saya, sebab kita pun dah ada anak, kita pun nak ajar anak kita melukis comel-comel kan. So saya start Januari 2021, saya start sikit-sikit. Kecil je saya lukis atas resip. So saya share dekat Facebook. Orang cakap, comel. Lepas tu saya mula, bila orang puji tu macam satu dorongan. Betul. So saya lukis lagi daripada kecil, kertas besar, daripada besar kertas besar lagi, dan akhirnya saya boleh mewarna penuh satu kelas. Dan amazingnya tahun ni, selama 6 bulan ni, saya dah menghasilkan lebih 50 helai kertas lukisan. Dan Puan mengajar juga ya? Ya, dan tak sangka dari situ anak-anak pun datang. Dan bila saya buat kelas online, saya mengajar anak-anak ni melukis, saya jumpa satu terapi baru. Saya suka budak-budak. Saya suka sangat dengan budak-budak berbual, bercakap dengan mereka. Mereka ni telus, jujur. Dan rasa macam sangat senang. Dan saya tak sangkalah daripada
kita tak pernah tahu pun rezeki itu datang macam mana. Betul. Daripada melukis daripada selai kertas yang kecil tu, tak sangka sekarang saya boleh menjana pendapatan dari rumah dengan 4 angka sebulan. Puan ni seorang yang sangat-sangat berani ya. Berani untuk mengaku, berani untuk mendepani dan berani untuk ambil langkah ke depan untuk menyelesaikan masalah dalaman itu, di mana kita melihat puan ni satu contoh yang sangat-sangat baiklah cara untuk kita mengawalkan perasaan amarah itu. Betul. Dan kita ada satu komen di kita ada Facebook. satu komen di Facebook, jom kita bacakan. Datangnya dari Lemet Pisang. Pisang, okey. Dia kata, saya pengidap anxiety sejak tahun 2020 walaupun sifat marah sejak sebelum itu. Kadang-kadang kita cuba untuk mengawal marah. Apa saja berlaku, kita sabar, diamkan, senang cakap, suka makan hati. Tapi perkara itu boleh umpamakan akan meletup. Saya stop makan ubat sejak bulan 8 2021 dan sekarang ni down sangat dengan down dan akan buat appointment bulan 11 nanti. Okey, jadi dia mengidap anxiety sejak tahun 2020. Okey. Jadi apa So doktor? nampak tak tadi dia katakan dia pendam. Pendam Yes. ya. Dia simpan. Itu yang bahaya tu. Kalau dia pendam, lama-lama orang katakan makanan kita simpan lama-lama jadi apa? Basi ataupun rosak. Perasaan kita simpan lama-lama, dia makan dirilah. Itu yang dia buat jadi pemikiran jadi tak boleh kawal tu. Buat-buat lagi. So itu yang penting. Kenapa kalau dia pendam tu sebenarnya bukan jalan penyelesaian. Kita boleh keluar daripada situasi tersebut, tapi kita kena cari kawan, kita kena cari sesuatu untuk luahkan kita punya perasaan. Macam contoh puan suka melukis tu semua sebab kalau kadang-kadang dia stres. Apabila dia melukis, dia lepaskan perasaan tu, seronok pula, jadi lain. So itu saya kena selain daripada ikut minat masing-masing. Sebab ada orang suka melukis, ada orang suka menanam pokok, ada orang suka pelihara binatang tu berlari. semua. Lepas tu buat exercise. Bagus. So itu yang saya katakan aktiviti-aktiviti macam tu memang boleh membantu. Jangan pendam. Anda dengarkan sendiri, jangan pendam. Ya, Bila kita ni ada common sense, kita ada sense dalaman. Kalau kita tahu kita dah ke arah yang tak boleh dikawal tu, kita sendirilah ambil inisiatif berjumpa dengan doktor untuk dapatkan nasihat. Jangan tunggu lama, takut anak-anak kita yang menjadi mangsa. Betul. Kita takutkan bila kita ni dah berkeluarga, dah ada satu family, dah ada anak-anak kan, kita takut kita membuat sesuatu di luar kawalan kita. Jadi kalau anda kata kalau kita dirasa macam, bukan kalau kita lah, anda kata keluarga terdekat nampak kan ada perubahan dan sebagainya, kita juga boleh cadangkan untuk berjumpa dengan sekretari atau berjumpa dengan doktor untuk ada banyak rawatan sebenarnya yang disediakan. Contohnya macam puan sendiri makan ubat setiap hari kan untuk mengawal keadaan emosi kita. Baik, terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya. Terima kasih diucapkan kepada Alex Ng Wei Siong dan juga Puan Naziah Suhaimi. Terima kasih. Jadi ini bukunya yang Puan Naziah buat ni, saya baca kejap dah tertarik dah. Bukunya yang bertajuk Empathy ni. Bukan buku biasa. Komik. Untuk kita tahu dan mudah faham macam mana kita kekal kesihatan mental kita. Dan saya ucapkan syabas kepada Puan Naziah, so brave, sangat berani untuk bercerita, menulis buku supaya ramai lagi boleh bangkit daripada kegelapan amarah ni.